Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه أحمد بسند حسن بسند صحيح. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengekalkan kekuatan kepada kita untuk kita hadir di rumah Allah ini mengerjakan salat subuh berjamaah, dan seterusnya kita duduk dalam halaqah zikir, iaitu halaqah ilmu. Semoga memberi kekuatan kepada kita untuk kita meneruskan sisa-sisa umur kita dan untuk kita meneruskan sisa-sisa puasa yang sedang kita jalani. InsyaAllah kita telah berada hari ke-9 puasa. Sebelum puasa mungkin kita telah mendengar banyak motivasi tentang puasa. Banyak keutamaan tentang puasa untuk mendorong kita beramal di bulan puasa. Motivasi yang kita telah dapat, kita boleh ukur setakat mana yang kita telah buat selama 9 hari, selama telah berlalu 8 hari. Apa perancangan yang kita telah buat dan apa yang telah kita laksanakan? Adakah kita telah senarai perancangan-perancangan tersebut? Dan kita boleh list berapa pekerjaan ataupun rancangan yang kita buat itu telah kita laksanakan. Masih lagi belum terlambat bagi kita kalaulah ada perancangan-perancangan kita dalam bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk meningkatkan ibadah kita yang belum kita laksanakan. Maka masih lagi ada masa untuk kita mengejar apa sahaja yang kita rancang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Berkata puasa, ya Allah, Engkau larang ia makan dan memuaskan syahwat di waktu siang, dan sekarang ia meminta syafaat kepadaku kerana itu. Dan berkata pula Al-Quran, Engkau larang ia tidur di waktu malam, sekarang ia meminta syafaat kepadaku mengenai itu. Maka syafaat keduanya mereka pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, Al-Quran dan puasa ini menjadi penolong kepada kita di hari akhirat nanti, yang mana tidak ada penolong, tidak ada pelindung kepada kita yang boleh kita mohon perlindungan. Al-Quran akan datang kepada kita, ya Allah, orang ini dulu sibuk membaca Al-Quran, sibuk membaca aku, sehingga tak sempat buat benda lain.
Maka pada hari ini aku mohon kepada wahai Allah, berilah syafaat kepadanya. Begitu juga puasa, datang kepada Allah, wahai Allah, dia dulu sanggup menahan lapar, sanggup menahan amarah dia, sanggup menahan nafsu dia, sanggup dan sanggup. Maka pada hari ini ya Allah, kamu berilah syafaat kepadanya. Maka Allah pun beri syafaat kerana permohonan Al-Quran dan permohonan puasa tadi. Maka kita sekarang ini berada dalam bulan puasa dan berada dalam bulan Al-Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran, diturunkan di Lauh Mahfuz ke langit dunia, dan diturunkan daripada langit dunia kepada Rasulullah SAW juga dalam bulan puasa. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada tahun ini insya-Allah kemungkinan kita puasa selama 29 hari. Di sini saya nak sentuh yang mungkin jarang-jarang kita dengar. Mungkin sebelum ini kita set dah. Hari ini baru 9. Kita kira-kira tepat 20 kita dah ikat kain dah. 21 kita dah start 10 terakhir. 21, 23, 25, 27, 29 kita dah ingat ganjil sahaja. Kita jangan terkeliru ganjil yang disebut. Ada satu pendapat ulama yang mengatakan ganjil dalam 10 Ramadan itu sebenarnya bukan ganjil pada tiap-tiap tahun. Kalaulah puasa itu selama 30 hari, maka 10 hari kita ambil pada terakhir itu ganjilnya 21. Ganjilnya 21. Jika puasa itu 29 hari, kita ambil 10 yang akhir, maka ganjilnya pada hari 20. Ini kena ingat. Jangan kita duk jaga yang ganjil sahaja. Sebab apabila puasa 29 dikata 10 terakhir, 10 terakhir bermakna daripada 20, bukan daripada 21. 10 terakhir. Maka kita kena berjaga pada tiap-tiap malam. Wallahu a'lam, mungkin 29 dan mungkin 30. Dan pada puasa-puasa yang lain pun mungkin 29 dan mungkin 30. Ini rahasia. Walaupun disebut ganjil, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih lagi merahsiakan Lailatul Qadar tersebut. Tidak kepada malam-malam ganjil yang selalu kita bilang pada tiap-tiap tahun. Jadi pada tahun ini insya-Allah kita berjaga pada tiap-tiap malam. Semoga kita dapat Lailatul Qadar. Pada pagi ini kita nak membincangkan sedikit tentang amalan-amalan yang paling utama kepada kita. Apa benda yang paling utama kepada kita, terutama dalam ibadah ini? Amalan-amalan yang utama ini dia mengikut keadaan sebenarnya, mengikut situasi. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Apa sebenarnya amalan-amalan yang paling utama kepada kita? Sebab tu ulama telah memberi satu garis panduan kepada kita, kena senaraikan dahulu pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita buat bukan di bulan Ramadan dan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya kita buat di bulan Ramadan, untuk kita nak menyenaraikan pekerjaan tersebut dan kita nak tanda mana yang paling utama untuk kita buat. Prioriti dan keutamaan yang telah berlaku secara umum tidaklah menjadi prioriti secara mutlak dalam satu waktu. Apa sahaja pekerjaan, sama ada pekerjaan dunia ataupun akhirat, dia keutamaan pada satu tempat dan tidak kepada tempat yang lain. Keutamaan kepada satu pribadi seseorang bukan kepada yang lain. Kebanyakan perbezaan urutan keutamaan disebabkan perbezaan pengaruh, perbezaan waktu, perbezaan pribadi, perbezaan persekitaran. Kita ambil satu contoh. Dalam sektor-sektor pekerjaan, kalau kita tanya pekerjaan dunia, mana yang paling utama kita nak buat? Kalau orang meniaga kata, meniaga paling utama sekali.
Petani kata bertani paling utama sekali. Orang kerja pejabat paling utama sekali. Mana satu pekerjaan yang paling utama? Apakah pertanian, perindustrian ataupun perniagaan? Hal ini disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min 'amali yadihi." Wa inna Nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min 'amali yadihi. Jadi seorang makan makanan lebih baik daripada memakan hasil daripada tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud makan daripada hasil tangannya sendiri. Apa sahaja. Ini kesimpulan daripada jawapan yang ringkas tadi. Dan selepas ini insya-Allah akan dibahas keutamaan tersebut. Ringkasnya, apa sahaja yang kita buat hasil daripada tangan kita sendiri, bagi kita itulah yang paling utama sekali. Tentang keutamaan pertanian, ada disebut dalam hadis, tidak seorang Muslim yang menyemaikan semayan atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung, manusia ataupun binatang, kecuali hal itu baginya merupakan sedekah. Itu keutamaannya. Petani ini sama ada dia dapat petik hasil ataupun tidak, maka dia ada sedekah baginya. Sama ada dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang, dia menjadi sedekah baginya. Bagi seorang pedagang juga keutamaannya, at-tajir saduq al-amin yuhsyaru ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang peniaga yang jujur dapat dipercayai akan dikumpulkan di alam akhirat kelak bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Ini seorang peniaga. Ada syarat. Dia nak jadi baik, nak jadi utama baginya, mesti saduq, mesti dipercayai, mesti jujur. Jadi berdasarkan hadis di atas dan seumpamanya, kita dapati bahawa di antara ulama ada yang hanya mengutamakan salah satu dari segi hadis tersebut, sedangkan yang lainnya tidak. Akan tetapi bagi para ulama yang lebih jeli mengatakan, kami tidak mengutamakan salah satu daripada ketiga amal tersebut, tetapi keutamaan terletak pada sejauh mana amal-amal itu diperlukan oleh masyarakat. Pertanian sangat diperlukan. Kalau semua bertani, tak ada peniaga, mana perniagaan adalah paling utama. Kalau semua meniaga, tak ada petani, maka bertani adalah paling utama. Keutamaan terletak kepada keperluan masyarakat. Kalaulah semua mengaji agama, tak ada pun yang mengaji kedoktoran, maka pada itu mengaji doktor ini adalah menjadi keutamaan dan kewajipan. Bahkan ulama telah mengalihkan daripada fardu ain kepada fardu kifayah. Tidak ada seorang pun orang Islam yang ada kepakaran dalam kedoktoran sebagai contoh, engineer ataupun kepakaran dunia ni tidak ada. Semua ustaz, semua alim ulama. Maka menjadi kewajipan pada umat Islam untuk menyediakan kepakaran dalam bidang-bidang yang lain. Dalam keadaan kekurangan makanan, maka pertanian lebih utama. Makanan kurang, pertanian lebih utama daripada hal yang lain. Hal ini untuk mencegah masyarakat daripada kelaparan, sebab kelaparan merupakan bentuk krisis sosial yang berbahaya. Namun demikian, sekiranya makanan telah melimpah dan sektor pertanian telah demikian berkembang, sementara itu masyarakat memerlukan sekali berbagai macam produk industri untuk mencukupi keperluan umat Islam. Ini kita nak bercerita tentang umat Islam keseluruhan, bukan umat Islam satu tempat. Sekarang ini apa keperluan pada umat Islam? Sektor pertanian insya-Allah kita pegang. Pertanian kita pegang, tapi hasil orang lain pegang. Salah juga. Kita duk tanam padi, harga orang letak. Sektor industri kita sangat lemah. Maka
Maka di situ keperluan kepada kita umat Islam sekarang ni sektor industri. Perniagaan orang Islam sangat-sangat lemah. Maka sekarang ini sangat-sangat memerlukan orang Islam untuk bergerak dalam bidang industri, bidang perniagaan. Maka keutamaan tersebut terletak kepada keperluan semasa. Ini kita sembang tentang dunia dulu. Sekarang kita masuk tentang ibadah. Adapun amal yang sangat diperlukan oleh umat kita pada hari ini adalah teknologi maju. Teknologi kita sangat-sangat lemah dibanding dengan orang-orang bukan Islam. Orang bukan Islam telah mengkaji sehingga mereka mendapat hasil, yang mana hasil tersebut ada dalam Al-Quran. Itu yang heran. Kita tak kaji, kita ada sumber Al-Quran. Kita ada sumber yang telah diberitahu oleh Al-Quran, sehingga orang Eropah mengkajinya. Hasilnya mereka dapat, dan kita apabila kita padankan dia sama sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Maka tidak mahu umat kita harus memasuki era teknologi. Kita tidak harus tertinggal dari negara-negara lain. Bagaimana ia akan mampu bangkit membawa misi Islam ke seluruh penjuru dunia, sementara dia sendiri masih sangat tergantung kepada dunia maju dalam hal peralatan dan persenjataan moden. Ini kita bercakap tentang teknologi, keperluan kepada kita supaya kita dapat menyaingi. Jadi kalau kita nak maju, umat Islam nak maju ini kena maju dalam setiap bidang. Setiap bidang, walaupun dalam sejarah kita telah tercatat orang Islam ni kalau nak berperang, persenjataan itu bukan nombor satu, tak apa. Persenjataan bukan nombor satu. Perang Badar, bilangan bukan nombor satu. Persenjataan bukan nombor satu, walaupun kita dengan pedang yang patah, tombak yang sumbing, tidak ada panah dan sebagainya, tapi kita mampu mengalahkan tentera-tentera musuh. Kekuatan dalaman, tetapi kekuatan luaran itu membentuk jati diri umat Islam bahawa agama yang maju. Kita harus mengembangkan metod dan sistem pengajaran kita selari dengan matlamat tersebut. Matlamat yang mana menjana umat Islam ni maju dalam setiap sektor, dalam setiap bidang, bukan bidang amal sahaja. Bidang-bidang apa sahaja keduniaan ini dituntut oleh Islam ni untuk kita maju. Sesungguhnya menguasai keunggulan teknologi maju dan ilmu pengetahuan yang menghantarkan ke arah itu menjadi satu keharusan dan sangat-sangat mendesak sekarang ini. Sangat-sangat mendesak. Kalau kita lihat apa sahaja kekurangan dalam umat Islam ini untuk kita gerakkan supaya kita selari, bahkan kita lebih maju daripada umat-umat yang lain. Kerana ia adalah perintah agama kita. Perintah agama kita dalam bab pertanian sebagai contoh. Bab pertanian sebagai contoh, kita nak tahu, kita dah tahu esok nak mati dah. Sayyidina Umar kata, kamu kena semai tanaman walaupun kamu tahu dah esok mati. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu nak mati besok. Besok kita nak mati, nak buat macam mana? Malam tak tidur, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal untuk dunia kita seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Bermakna di sana ada dorongan daripada agama Islam untuk kita bekerja sekuat-kuatnya dari sudut agama dan dari sudut dunia. Kita nak masuk tentang ibadah yang paling utama. Itu tajuk kita sebenarnya. Ibadah apa yang perlu kita buat yang paling utama bagi kita? Setengah orang ni berzikir, itulah paling utama bagi dia. Setengah orang salat, setengah orang puasa, setengah orang pelbagai macam keadaan. Kita nak tahu apa yang paling utama bagi kita untuk kita laksanakan, terutama dalam bulan Ramadan ini. Seperti itulah dikatakan
berkaitan tentang keutamaan ibadah pada individu, maka ulama berbeza jauh dalam menilai antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, dan pendapat mereka tentang masalah ini sangat banyak. Banyak ulama menilai tentang ibadah yang paling utama. Ada pendapat yang paling kuat menurut saya adalah pendapat ini sebagaimana disebut oleh Yusuf Al-Qaradawi, pendapat Ibnul Qayyim. Di sini dibawa pendapat Ibnul Qayyim yang dalam kitab Al-Madaris dia. Menurutnya, ukuran keutamaan ibadah sangat berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Yang pertama. Kemudian antara satu waktu dengan waktu yang lain, antara satu tempat dengan tempat yang lain, dan antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Jadi keutamaan bagi kita ini tergantung kepada orangnya, tergantung kepada waktu, tergantung kepada tempat, tergantung kepada keadaan untuk kita laksanakan ibadah tersebut. Dia kata, Ibnul Qayyim kata, dalam mengulas perkataan iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepadanya, hanya kepada engkaulah kami menyembah. Iyyaka na'budu. Orang yang mempunyai kedudukan dalam iyyaka na'budu, baginya ibadah yang paling utama, paling bermanfaat dan paling berhak untuk didahulukan dan dikhususkan terdapat 4 jalan, dan dalam keadaan tersebut ada 4 golongan, ada 4, dibahagi kepada 4. Dari 4 inilah dia akan bahas satu persatu. Golongan pertama dia kata, bagi mereka ibadah yang paling bermanfaat dan paling utama ialah paling berat dan paling sukar bagi jiwanya. Ini golongan yang pertama. Dia menganggap apa saja pekerjaan, apa saja ibadah yang dilakukan yang sangat berat sekali, yang sangat sukar sekali untuk jiwanya, maka itulah yang paling utama. Ini kita boleh lihat kepada diri kita sendiri. Ada setengah orang dia puasa biasa saja, tak berat bagi jiwanya. Setengah yang lain puasa sangat susah, maka bagi yang susah itu, puasa itu adalah lebih utama bagi dia. Setengah orang solat malam ni sangat-sangat ringan bagi dia. Setengah yang lain solat malam ni sangat-sangat susah nak bangun. Maka pada ketika itu orang itu, solat malam itu lebih utama bagi dia, kerana susah untuk dia nak menekan jiwa dia melakukannya. Mereka beralasan sebab itu merupakan satu yang paling jauh dari hawa nafsu dan satu hakikat penyembahan. Untuk kita nak lakukan satu perkara itu, kita kena menekan hawa nafsu kita dulu. Nak tekan hawa nafsu ni. Salat tarawih berapa rakaat? 8 ke 20? 20 ni panjang sangat kot. Mana satu yang hawa nafsu kita tak suka, maka itu yang lebih utama bagi kita. Ada satu pendapat baru sebenarnya ini. Pendapat ini timbul kerana keadaan-keadaan terkini. Dia kata sesuatu yang bid'ah, dia kata sesuatu yang bid'ah sekarang ini, orang melakukan salat tarawih dengan laju. Dia kata, kita lihat sekarang ini mana-mana masjid, mana-mana tempat yang cepat habisnya, yang cepat, maka di situ insya-Allah akan ramai sedikit. Dan ini kita boleh kait dengan apa yang disebut ibadah yang utama tadi, ibadah yang utama. Dan kita boleh kait kepada tarawih yang macam mana yang paling baik. Mungkin sebelum ni kita berbalah 20 ke 8, 8 ke 20, 20 ke 8. Ulama telah mengambil satu kesimpulan bahawa tarawih yang paling baik adalah tarawih yang lama. Kalau 8 rakaat pukul 10 habis, 20 rakaat pukul 9.30 habis, maka yang 8 itu adalah lebih utama. Bukan dikira bilangan rakaat, tapi dikira masa untuk kita laksanakan tarawih tersebut, mana yang lebih lama. Jadi tidak ada permasalahan kepada bilangan sebenarnya ibadah ini. Keutamaan itu terletak kepada masa. Bukan keutamaan tersebut terletak kepada bilangan. Sebab ini dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Manakala yang dibuat oleh Sayyidina Umar, dia sebagai mengumpulkan sahaja. Sebagaimana maksud tarawih itu tersebut, maksud tarawih, maksud dia rehat-rehat, bukan cepat-cepat. Salat tarawih 2 rakaat, sahabat baca Quran, sahabat zikir, sahabat lena, tidak ada masalah. Kemudian bangkit balik, salat lagi, kemudian bangkit balik. Yang tak mampu balik, tak masalah, dia rehat saja, bukan memaksa diri. Tapi pemaksaan itu perlu kerana untuk menekan nafsu di bulan Ramadan. Alasan yang lain bahawa perolehan pahala adalah sesuai dengan tingkat kesukaran. Ini mereka katalah golongan pertama. Nak dapat pahala ni mengikut kesukarannya. Sebab tu betul apa yang disebut dalam hadis. Orang yang membaca Al-Quran, yang mana baca tersekat-sekat, dia akan mendapat 2 ganjaran. Orang yang membaca dengan lancar, dia bersama para malaikat. Kenapa orang baca yang tersekat-sekat mendapat 2 ganjaran? Kerana ganjaran bacanya yang pertama. Yang kedua, ganjaran usahanya. Walaupun tersekat-sekat, baca juga mendapat 2 ganjaran. Mereka katakan bahawa pahala itu sesuai dengan tingkat kesukaran. Lagi susah kita nak lakukan bagi diri kita ni, lagi banyak pahala. Dan mereka meriwayatkan satu hadis yang tidak ada asal usulnya. Amal-amal yang paling utama adalah yang paling sukar dan berat untuk dikerjakan. Ini tidak ada asal usul lah. Tidak ada asal usul. Mereka kata ibadah yang paling utama itu kalau kita kerjakan lagi susah. Susah kita nak kerjakan. Inilah golongan yang gemar bermujahadah. Gemar sangat bermujahadah. Bukan setakat mujahadah biasa, tapi sampai tingkat kepada memaksa diri. Paksa diri tidak boleh. Dan apa-apa sahaja ibadah, kita tidak boleh memaksa diri. Sehingga ibadah itu menjadi satu paksaan dalam diri kita. Bukan menjadi satu kesukaan kita. Bukan menjadi satu malakah darah daging kita. Maka di sana kita tidak boleh dapat menarik keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memaksa diri. Tapi bukanlah bermaksud kita kalah dengan nafsu. Oh, tak boleh paksa diri, betul lah juga. Tengok-tengok 8 tak larat ni, tak boleh paksa diri, terus balik. Tidak. Bukan begitu maksudnya. Paksa diri ni sehingga kalaulah kita semayang ni tak larat dah, tak mampu dah mengantuk dah. Sehingga sahabat ada ikat kain, lintangkan di masjid, mereka pegang. Nak jatuh saja pegang, nak jatuh itu sampai memaksa diri. Sampai peringkat itu. Tapi setakat peringkat tak larat, penat, itu tidak menjadi ukuran. Ada yang mengatakan sesungguhnya hanya dengan cara ini jiwa manusia menjadi lurus. Sebab tabiat jiwa ialah malas dan cenderung menyukai kerendahan serta ingin kekal di dunia. Itu golongan yang pertama. Golongan yang pertama, golongan yang mengatakan ibadah yang paling utama, paling bermanfaat, yang paling sukar dan berat. Golongan yang kedua, mereka mengatakan bahawa ibadah yang paling utama adalah membebaskan diri dari pelbagai urusan materi, urusan tertentu, tajuk-tajuk tertentu. Tidak ada tajuk dalam ibadah. Hari ini tajuk apa hari ini? Hari ini tajuk tahlil contoh. Hari ini tajuk apa? Tadarus. Tidak ada. Tidak ada pemisahan kepada bahagian-bahagian nak lakukan ibadah. Semua ibadah ni. Mengambil jarak daripada dunia ataupun zuhud, sedapat mungkin menguranginya, menjauhkan kecenderungan terhadap kepentingan dunia dan tidak terlalu menghiraukannya. Golongan ini dibagi pada 2. Yang pertama khawas, yang kedua awam. Golongan awam, golongan kebanyakan. Golongan awam ini mengira bahawa ibadah yang dilakukan merupakan matlamat akhir. Itulah matlamat. Matlamat akhir, tidak ada benda lain kepada ubudiyah kita kepada Allah, tidak ada benda lain, hanya ibadah saja. Mana kalau kita lakukan ibadah, habislah, tidak ada matlamat yang lain.
Sebab itu setengah tempat bukan di sini. Kalau dalam kehidupan dia ini, dia tak buat apa-apa, dia telah lakukan tahlil, dah cukup dah. Itu kira ibadah yang paling besar sekali dalam diri dia. Makna dia telah meletakkan ibadah itu satu matlamat yang terakhir untuk kehidupan dunia dia. Tak perlu pada benda lain. Kerananya mereka serius untuk mengerjakan dan mengajak orang lain agar terus serta melakukannya. Ajak semua orang untuk tujuan ibadah itu. Satu-satu bab. Tujuan untuk ini dan ibadah dan sebagainya. Beza dengan golongan yang kita nak bahas yang keempat nanti, perbezaannya. Itu golongan awam. Golongan khawas berpendapat bahawa ibadah itu merupakan kemudahan untuk mencapai satu jalan yang lain. Ini beza, bukan matlamat ibadah itu, tapi sebagai kemudahan sahaja. Ibadah itu kemudahan untuk mencapai sesuatu yang lain. Yang ini apa? Ibadah itu untuk mencapai ketenangan hati. Bila kita ibadah, tujuan ia kita boleh tenang hati kita, maka telah tercapai matlamatnya. Ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Kecintaan kepada Allah. Apabila kita ibadah ini, kita dapat menarik kecintaan Allah kepada kita dan kita dapat cinta kepada Allah. Selalu berupaya untuk kembali kepadanya dan berusaha untuk memperoleh redha-Nya. Ini agak tinggi. Ini sebagaimana disebut dalam pendapat keempat, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpendapat bahawa ibadah yang paling utama adalah berhimpun kerana Allah, terus menerus berzikir sama ada dengan hati maupun dengan lisan, dan berusaha sedaya upaya mendekatkan diri kepada Allah. Berzikir bersama-sama ataupun dalam berkumpulannya ataupun dalam apa sahaja pekerjaan dia, sentiasa berzikir kepada Allah. Sedang berniaga, sedang bercocok tanam, sedang bertani, sedang dan sebagainya, dia sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang kedua, golongan al-khawas. Di antara mereka ada yang bertanya kepada seorang syekh yang arif dengan soalan, seorang muazzin mengumandangkan azan pada saat aku berada dalam suatu perkumpulan untuk Allah. Ini dua keadaan. Seorang dalam keadaan berzikir ataupun dalam keadaan buat kerja-kerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam kumpulan untuk Allah, apa sahaja yang kita buat beramai-ramai ini ibadah umum. Jika aku berdiri dan keluar, maka jamaah itu akan bersurai. Mungkin dalam satu forum, kalau dia keluar untuk menyahut seruan azan tadi, maka habis semua, tak jadi forum. Namun jika aku tetap di satu tempat, di tempat itu, maka jemaah pun akan terus berjalan. Maka sikap apa yang paling baik untuk aku lakukan? Jawab sang arif menjawab, jika seorang muazzin mengumandangkan azan dan kamu berada di bawah singgasana, maka berdirilah dan sambutlah seruan Allah itu. Dan sambutlah seruan Allah, lalu kembali lagi ke tempatmu semula. Sebab perkumpulan untuk Allah itu merupakan bahagian roh dan hati. Sementara menyambut penyeru adalah hak Tuhan. Barang siapa yang mendahulukan bahagian rohnya daripada hak Tuhan, maka ia bukanlah kumpulan Iyyaka na'budu. Dua-dua penting. Mana yang utama pada ketika itu? Zikir beramai-ramai ataupun dalam forum tadi ataupun dalam apa saja yang mana kita apabila kita keluar habis semua forum tersebut. Yang utama tadi, kita menunaikan roh dan hati. Mungkin sedang ceramah, mungkin sedang penyucian jiwa dan sebagainya. Sementara
menyahut seruan azan tadi, menyahut seruan azan adalah hak Tuhan. Hak Tuhan. Tuhan telah memanggil. Maka hak Tuhan itu lebih lagi perlu kita utamakan daripada hak untuk kita nak sucikan jiwa tadi. Kumpulan yang kedua. Okay. Kumpulan yang ketiga, mereka berpendapat bahawa ibadah yang paling utama adalah yang manfaatnya lebih banyak dan lebih utama daripada yang kurang manfaatnya. Ini lain pula pendapat mereka. Mana-mana ibadah yang paling besar manfaat, itulah paling baik. Mana-mana ibadah yang kurang manfaatnya, kurang baik. Kita nak tahu manfaat, kena belajar juga. Apa manfaat puasa? Puasa adalah untuk mendidik jiwa. Puasa adalah untuk melahirkan takwa. Maka manfaat dia sangat-sangat besar sekali. Maka pekerjaan-pekerjaan yang lain di bulan puasa ini kena tinggal dahulu. Tinggal selama sebulan untuk kita nak mengejar manfaat yang paling besar. Apa saja manfaat yang paling besar? Kadang-kadang dalam bulan Ramadan ni kita salah memilih keutamaan. Mana utama sekali? Utama, kalau petang-petang ni paling utama sekali pasal Ramadan. Bila penat pasal Ramadan, malam kita tak larat salat tarawih, malam tak larat baca Al-Quran. Bila siang kita penat dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang kurang utama mungkin, maka malam kita telah tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang paling utama. Mereka berpendapat bahawa membantu orang-orang fakir, sibuk dalam mengurusi kemaslahatan manusia dan memenuhi keperluan mereka serta membantu dengan harta benda, kedudukan dan memberi manfaat adalah paling utama. Kerana itu mereka bekerja dan mengamalkan ibadah-ibadah semacam itu. Mereka beralasan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khalqu kulluhu 'iyalullah wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li'iyalihi. Semua makhluk adalah jagaan Allah dan yang paling Allah sukai adalah mereka yang paling bermanfaat bagi asuhan Allah, bermanfaat bagi orang-orang lain. Itulah amalan yang paling utama. Kalaulah kita iktikaf dalam masjid itu merupakan keutamaan, maka membantu orang-orang yang susah di luar adalah lebih utama. Ini pendapat yang ketiga, lebih utama. Dan sudah tentu itu lebih utama. Ini ibadah iktikaf di masjid, ini ibadah khususiyah, khusus bagi kita. Manakala di luar, membantu orang-orang lain, membantu orang-orang fakir, membantu orang-orang yang tidak mampu adalah lebih utama. Kerana apa? Itu ibadah untuk umum. Ibadah untuk umum. Mereka berkata keutamaan seorang yang berilmu dibanding dengan seorang yang tekun beribadah bagaikan keutamaan bulan dibanding dengan seluruh bintang-bintang. Mereka bertegas Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi Talib, bila Allah memberi petunjuk kepada seorang melalui kamu, lebih baik bagimu daripada memperoleh sekumpulan kuda merah. Pengutamaan dalam hadis tersebut kerana adanya kemanfaatan berlipat ganda di dalamnya. Apabila seorang dapat hidayah daripada kita, lebih utama bagi kita daripada kita mendapat harta. Orang Arab dulu kalau dapat unta, kuda merah ni memang special lah. Sangat special sebab kuda merah itu nilai harga nilai ni. Allahu a'lam. Mungkin dulu kuda merah itu kuda yang sangat laju, sangat kuat. Sebab tu disebut dalam hadis mendapat kuda merah, bukan setakat kuda biasa. Dalam hadis yang ini Rasulullah SAW bersabda, maksudnya barang siapa mengajak kepada petunjuk Allah, baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi daripada pahala mereka sedikit pun. Ini bermakna bagi kita, kalaulah ada amalan-amalan khusus bagi kita, sebagaimana kita sebut tadi, mungkin iktikaf, mungkin baca Quran, sementara ada pekerjaan ataupun ibadah-ibadah yang umum, mungkin kita mengajar, mungkin kita bantu orang, mungkin kita buat sesuatu sunnah, kita amalkan, itu adalah lebih utama. Kerana barang
siapa mengajak kepada petunjuk sunnah tadi, kita mendapat pahala kepada kita yang buat dan mendapat pahala kepada setakat mana orang yang mengikuti sunnah tersebut. Jadi keutamaan kepada yang lebih banyak. Mereka juga menambah hujah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberi rahmat kepada pengajar, kepada para pengajar kebaikan kepada manusia. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang ahli ilmu dimintakan ampunan baginya oleh mereka yang di langit dan yang di bumi, hingga ikan-ikan di laut dan semut dalam lubangnya. Jadi mengajar ilmu ini lebih utama daripada membaca Al-Quran sendiri. Sedangkan Al-Quran disebut keutamaan yang paling utama khusus pada tempat yang lain. Karena apabila kita mengajar ilmu ataupun kita menuntut ilmu, maka malaikat dan seluruh penduduk langit dan bumi ini akan memohon ampun kepada kita, sehingga ikan-ikan di laut dan semut-semut dalam lubangnya meminta ampun kepada orang yang memberi pengajaran ilmu. Mereka juga berpendapat, ini golongan yang ketiga, pada Nabi hanyalah diutus untuk berbuat baik kepada manusia, menunjuki mereka serta memberi mereka manfaat dalam kehidupan mereka dan bekal pada saat mereka kembali kelak. Ini satu hujah yang mereka bawakan, bahawa itulah tujuan diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Golongan yang keempat yang mengatakan mana yang paling utama sekali. Mereka mengatakan bahawa ibadah yang paling utama adalah amal yang diridai Allah dalam setiap waktu sesuai dengan waktu tertentu, serta tugas-tugas tertentu yang dibebankan ataupun dipertanggungkan kepada pelakunya. Maka ibadah paling utama ialah pada waktu jihad, adalah jihad sendiri. Seperti kita sebut tadi, jihad. Kalau jihad melawan musuh kita nampak, tapi sekarang ni ada jihad yang paling utama lagi, bulan puasa. Jihad melawan hawa nafsu. Di bulan puasa yang paling utama sekali adalah jihad melawan hawa nafsu. Meskipun harus meninggalkan wirid-wirid seperti salat tengah malam dan berpuasa siang hari, bahkan juga meninggalkan kesempurnaan salat fardu sebagaimana dalam keadaan aman. Jihad lebih utama dalam keadaan seruan jihad. Walaupun kita harus meninggalkan puasa, walaupun kita harus meninggalkan salat sebagaimana mukim, walaupun kita harus meninggalkan ibadah-ibadah khusus yang lain, maka mereka mengatakan bahawa ibadah yang paling utama adalah amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu sesuai dengan waktu tertentu. Setiap waktu keridaan, setiap waktu dengan waktu tertentu. Nah, bila-bila masa waktu yang ditetapkan keridaan itu tercapai. Yang lebih utama kepada ketika tetamu datang adalah menunaikan hak-haknya. Kita nampak di sini, kadang-kadang bila kita puasa sunat, puasa adalah satu keutamaan yang paling besar sekali. Tetapi apabila tetamu datang, jauh datang, sesekala datang kepada kita, dia datang, kita jamu, maka pada ketika itu ulama kata keutamaan bagi kita pada ketika itu makan bersama tetamu. Tapi jangan puasa wajib. Puasa wajib tak boleh. Puasa sunat. Keutamaan bagi kita, Allah telah menerima puasa kita, dan Allah memberi keutamaan yang kedua, kita menyambut tetamu dan kita raikan dia. Kalau kita teruskan puasa, maka Allah memberi balasan kita puasa tadi. Hanya puasa, tapi kita tidak mendapat dua-dua. Walaupun dalam keadaan yang lain puasa lebih utama, tapi dalam keadaan tetamu datang, maka berbuka dengan tetamu tersebut, walaupun telah sayup dah, telah asar dah, adalah kita mendapat keutamaan yang berganda. Demikian pula dalam melakukan hak terhadap isteri dan keluarga, lebih diutamakan daripada
daripada yang dianjurkan tadi. Dan yang lebih utama ialah pada waktu sahur sibuk mengerjakan salat dan membaca Al-Quran serta berdoa, berzikir dan beristighfar. Ini keutamaannya. Pada waktu sahur yang lebih utama bagi kita, dalam keadaan kita sibuk bersahur, mengerjakan salat, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir dan beristighfar. Maka keutamaan itu terletak kepada keadaan tadi, terletak kepada masa tadi. Yang lebih utama pada saat diminta petunjuk oleh seorang murid dan mengajar yang jahil ialah melakukan dengan bersungguh-sungguh serta sibuk dengannya. Itu yang utama. Kalau cikgu yang lebih utama pada masa bila? Pada masa diminta soalan oleh seorang murid, itu paling utama sekali. Diminta. Yang lebih utama ketika waktu azan dikumandangkan adalah meninggalkan segala sesuatu yang menjadi tugas harian lalu sibuk menyambutnya. Walaupun pekerjaan itu adalah wajib, walaupun membaca Al-Quran adalah wajib, walaupun pekerjaan-pekerjaan lain adalah wajib, tapi yang paling utama pada ketika itu adalah menyahut seruan azan. Keutamaan terletak kepada keadaan. Yang lebih utama dalam waktu salat fardu adalah bersiap-siap secara sempurna, cepat-cepat melakukannya di awal waktu dan keluar menuju masjid. Jika letak masjid jauh, maka hal ini adalah lebih utama. Kalaulah masjid itu dekat, maka keutamaan itu terletak kepada kita sampai awal iktikaf lama. Kalaulah orang yang jauh rumah daripada masjid, keutamaan baginya setiap langkah itu dikira kebaikan. Mungkin dia sampai lambat. Keutamaan baginya, keutamaan dia berjalan tadi, setiap langkah dikira pahala baginya. Jadi dua-dua ada utama. Orang duduk dekat dengan masjid ada utama, orang duduk jauh daripada masjid ada keutamaan. Yang lebih utama dalam keadaan ketika orang lain memerlukan bantuan berupa pengaruh fizikal maupun harta benda adalah berurusan sedaya upaya membantunya dan mementingkannya daripada wirid khalwatnya. Lebih utama kita wirid, kita duduk uzlah sendiri-sendiri. Kurang keutamaan jika ada keperluan di luar sana. Keperluan, apa saja keperluan masyarakat, gotong royong ke, keperluan-keperluan yang lain ini adalah lebih utama daripada wirid-wirid, daripada kita bersunyi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama pada waktu membaca Al-Quran adalah menghadirkan hati dan semangat untuk mentadabburkan serta memahaminya sehingga seolah-olah Allah berdialog dengan kamu melalui ayat-ayatnya. Maka kehadiran hatimu untuk mentadabbur dan memahami ayat serta bertekad untuk melaksanakannya, perintah-perintahnya adalah lebih utama. Keutamaan apabila kita membaca Al-Quran adalah keutamaan untuk bertadabbur. Apabila kita dapat mentadabbur setiap ayat tersebut, maka keutamaan berganda kepada kita. Walaupun kita memberi alasan susah nak tadabbur sebab kita orang Melayu, kita baca kita baca bahasa Arab. Kita jangan silap, bukanlah orang Arab semua faham bahasa Al-Quran. Kalaulah kita menganggap begitu, maka mereka lebih utama daripada kita. Kita kena menganggap bahawa keutamaan terletak sejauh mana kita nak belajar kepada bahasa tersebut. Orang Arab, mereka mungkin boleh baca Al-Quran. Kadang-kadang bacaan mereka ni 10 dan 100 sehingga 100 kali ganda baik kita baca daripada mereka. Mereka baca Al-Quran bukan semua. Mereka baca Al-Quran macam baca surah Khabar. Dia tengok orang Melayu baca Quran walaupun tak faham bahasa Arab ni, Masya Allah, sangat-sangat sedap orang Melayu baca Quran. Kita baca Quran, kita akan tarik sedikit, kita akan beri sedikit irama-iramanya. Orang Arab tak ada. Orang-orang yang biasa ni baca Quran straight je, tak ada irama sedikit pun. Keutamaan sebenarnya bagi kita. Sehingga pelajar-pelajar kita kadang-kadang bila dia baca Quran, ada satu kisah sebenarnya. Ada dua orang Indonesia ditangkap di Mesir baru-baru ini.
pelajar. Mereka sedang study di masjid, tiba-tiba dikepung, mereka ditangkap, bawa ke penjara bawah tanah. Sampai sana semak-semak tengok baca Al-Quran. Baca punya sedap, baca Al-Quran ni. Orang Arab tengah-tengah semua. Kamu ni bukan orang Arab, tapi boleh baca Quran dengan sedap sekali. Macam mana ni? Macam mana? Dia kata, kami belajar. Walaupun kami bukan orang Arab, tapi kami belajar. Orang Arab, dia tak merasa belajar Al-Quran sebab dah bahasa dia. Tak merasa nak belajar, tak merasa nak membaca dengan sedap. Dia kata ni, kamu ni klon, dia kata. Kamu ni klon Syekh Sudais, dia kata. Dengan Al-Quran tersebut, dengan pembacaan Al-Quran yang sedap itu, sehingga dalam penjara dia tak sempat tidur. Tak sempat tidur, dia kata. Orang ini suruh baca Quran, sekali orang ini suruh baca Quran, sehingga dia sepatutnya duduk sebulan dalam penjara, duduk sehari sahaja. Semua orang suka kepada dia. Orang Arab mendesak supaya dia dikeluarkan. Tapi selepas mendesak dia dikeluarkan, semua sedih, semua menangis, kerana telah kehilangan seorang yang dapat membaca Al-Quran dengan sedap. Ini keutamaan, bukan keutamaan kepada orang Arab. Kita ni mesti belajar dan bertadabbur. Sekarang ni banyak kelebihan untuk kita. Kalau kita tak faham, ada tafsir-tafsir di tepi. Kita baca 2-3 ayat, kita baca. Ataupun kita baca makna dulu, baru kita baca, supaya kita dapat bertadabbur dengan ayat. Apabila kita dapat membaca Al-Quran secara tadabbur ini, maka rentak bacaan itu kita boleh rentakkan dengan rentak tadabbur. Ini susah nak sebut ni. Sebagaimana syekh-syekh yang baca, rentak tadabbur ni beza. Rentak memahami ayat tersebut. Apabila kita baca ayat sedih, maka kesedihan kita boleh gambarkan dalam ayat tadi. Kesedihannya, azabnya, kesenangannya, apa saja kita boleh bawa, sehingga kita ghalib dengan bacaan Al-Quran, kerana kita dapat bertadabbur dengan ayat tersebut. Maka selepas tadabbur ada beramal lagi. Selepas beramal ada menyampaikan lagi. Peringkat membaca tak cukup. Peringkat baca dan tadabbur tak cukup. Peringkat baca, tadabbur tak cukup. Perlu kepada amal. Peringkat baca, tadabbur, amal tak cukup. Perlu kepada menyampaikan. Maka keutamaan kepada orang membaca Al-Quran ini mesti dapat bertadabbur dengan Al-Quran. Tadabbur mesti mengingat apa yang disebut, mesti memahami apa yang disebut oleh Al-Quran. Yang lebih utama pada waktu melaksanakan wukuf di Arafah adalah bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, berzikir tanpa melakukan puasa yang membuat seorang lemah kerananya. Tak perlu puasa pada ketika itu. Perlu kepada zikir, perlu kepada doa. Yang paling utama pada hari ke-10 bulan Zulhijjah adalah memperbanyak ibadah, apalagi disertai dengan bertakbir, bertahlil, bertahmid. Itu yang paling utama. Puasa tak boleh, benda-benda lain tak boleh. Kita sibukkan diri kita dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil dan sebagainya. Yang lebih utama pada hari ke-10 akhir bulan Ramadan adalah rajin di dalam masjid untuk beriktikaf dan berkhalwat tanpa mempunyai tujuan untuk berkumpul-kumpul dengan orang yang sibuk dengannya, dan sibuk dengannya, sampai-sampai hal itu lebih utama daripada mengerjakan ilmu, mengajarkan ilmu ataupun Al-Quran. Demikian menurut kebanyakan para ulama. Dalam keadaan yang kita bahas tadi, membantu orang di luar adalah lebih utama daripada kita membaca Al-Quran, duduk di masjid, iktikaf dan sebagainya. Tetapi pada 10 Ramadan, yang paling utama adalah iktikaf dalam masjid. Kita telah ada masa yang banyak selama setahun ni, banyak semua keperluan untuk di luar lebih utama daripada di dalam. Tapi 10 Ramadan ini di dalam lebih utama, kena cancel semua yang lain. Lepas tu setengah tempat ni bubur ni, bubur 10 terakhir tak ada dah. Orang masak bubur pun kena jimatkan tenaga untuk malam, tak ada dah. Tapi sini jangan buat macam saya sebutlah. Tapi kalau boleh buat lebih baik. Mana-mana aktiviti umum ini 10 terakhir bulan Ramadan kita offkan dia untuk menumpukan kepada betul-betul mencapai Lailatul Qadar. Tidak ada benda lain. Kalau yang berniaga, tapi tak boleh berniaga kain, macam mana berniaga baju? 10 terakhir lah paling sibuk sekali.
carilah pekerja yang lain. Nah, kalau kita kerja swasta, kalau kita kerja kerjaan, kalau boleh ambil cuti, ada banyak lagi cuti, ambil 10 Ramadan ni cuti. Pak ni pakai ambil semua. Ambil cuti 10 Ramadan, nak tumpu betul-betul, sebab tidak ada yang paling utama 10 akhir Ramadan kecuali beribadah betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan. Kenapa? Satu saat, satu malam kita dapat, kita boleh capai 82 tahun lebih, 83 tahun. Mana utama? Kita ambil cuti 10 hari je, boleh balik sampai 80 tahun lebih, hidup pun tak sampai. Jadi keutamaan pada 10 akhir Ramadan, membaca Al-Quran, bertadabbur, beriktikaf dalam masjid, qiyamul lail. InsyaAllah kalau kita boleh buat, mungkin malam terakhir ini kita full dengan qiyamul lail, bukan sahaja malam 27, kita buat malam terakhir ni, mungkin 10 terakhir 8 rakaat saja tarawih, lepas tu kita fokus kepada qiyamul lail. Adalah lebih utama daripada kita membuat pekerjaan-pekerjaan yang biasa. Sepatutnya keutamaan pada yang lain, tapi kita bawa keutamaan tersebut kepada bulan Ramadan dan akhir. Ini keutamaan pada akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan adalah kita bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat. Tapi perkataan berkhalwat ni jangan silap. Khalwah ni betul-betul kita bersunyi-sunyi dengan Allah. Bersunyi-sunyi dengan Allah. Kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita tadabbur dan sebagainya. Atau perkataan tu telah diambil, dipinjamkan untuk bersunyi-sunyi dengan manusia. Berkhalwat, tangkap khalwat dan sebagainya. Yang lebih utama ketika saudaramu sesama Muslim sedang sakit ataupun meninggal dunia adalah bertakziah. Ketika itu bertakziah, menghantar jenazah. Yang paling utama ketika ditimpa satu musibah adalah anda tetap bersabar dan bersama orang-orang yang lain tanpa meninggalkan mereka, sebab seorang mukmin yang berkumpul dengan lain untuk bersabar adalah atas musibah yang menimpanya adalah lebih utama daripada orang yang tidak mahu berkumpul bersama mereka. Ini takziah. Sebab tu kita kata, kita telah bahas bab takziah, keutamaan ada di situ sehingga 3 hari. Golongan yang keempat ini disebut mereka itu adalah para pelaku ibadah yang mutlak. Mutlak, mana tidak ada kaitan. Mutlak ini mereka boleh kaitkan sesuatu dengan sesuatu. Boleh kaitkan ibadah ni, keutamaannya dengan sesuatu. Kita sebut tadi, keutamaan itu pada ketika itu, keutamaan itu pada ketika yang lain. Mutlak. Kemudian ibadah ini tidak ada dalam diri dia untuk mencapai ganjaran. Itu mutlak. Tidak ada mencapai ganjaran. Berapa ganjaran Allah nak bagi ni? Walaupun ada disebut baca Al-Quran, Alif Lam Mim, Alif itu 10 ganjaran, Lam 10, Mim sampai 30 dan sebagainya. Dan 10 itu Allah boleh ganjarkan sampai 70. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah boleh gandakan berganda-ganda lagi. Tidak. Walaupun itu ada, tetapi itu bukan tujuan. Mutlak. Mutlak hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keredaan saja. Keredaan saja. Apa saja ibadah yang dibuat untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang dibuat itu dia boleh letakkan keutamaan kepada tempat dan keadaan. Dia tahu. Sebab tu perlu kepada ilmu. Ilmu sangat utama sekali. Sedangkan golongan-golongan sebelumnya adalah pelaku ibadah yang muqayyad. Ibadah mereka adalah baik dan keutamaan mereka dapat, tetapi hanya muqayyad saja, sementara saja. Sementara macam mana? Sementara itu utamalah, tapi tidak kepada sementara yang lain. Muqayyad. Dikaitkan dengan benda. Dikaitkan dengan benda. Apabila seorang di antara mereka keluar dari jenis ibadah yang menjadi pegangannya, lalu ia meninggalkan sehingga beranggapan hal itu seolah-olah merupakan kekurangan ataupun bahkan berasa telah meninggalkannya, maka ia sebenarnya menyembah Allah secara mutlak. Kita kena keluarkan semua benda-benda yang lain, benda pahala, benda rakaatnya, benda jusnya, berapa jus, benda-benda yang lain kita kena keluarkan ini dalam kita beribadah, sebab kita nak beribadah secara mutlak.
sahaja, berapa juz. Rakaat ini untuk menetapkan sahaja, bilangan zikir untuk menetapkan sahaja. Tetapi kita kena keluarkan semua itu untuk kita nak mencapai ibadah, kelebihan ibadah yang mutlak bagi kita. Inilah orang yang telah mencapai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ulama membahaskan satu perkataan saja, iyyaka na'budu, dia boleh bahas sampai kepada kelebihan-kelebihan tadi, keutamaan-keutamaan tadi. Itulah apa yang kita dengar tadi menjadi sedikit motivasi kepada kita. Saya bawa tajuk ini sebenarnya umum, tetapi dia lebih kepentingannya dalam bulan Ramadan, melihat keutamaan kepada keadaan dan masa. Keutamaan dalam bulan Ramadan ini kita selalu duk dengar keutamaan dia, tetapi kita tak tahu nak bawa kepada pekerjaan tadi. Kita tak tahu nak bawa kepada pekerjaan keutamaan itu. Kita dah tahu dah keutamaan bulan Ramadan, kita dah tahu dah keutamaan 10 akhir dan sebagainya. Tapi kita nak padam pekerjaan-pekerjaan kita yang lain ini, yang kurang utama, kita nak padam satu dan satu sehingga tinggal yang paling utama sekali. Sehingga dengan utama dan keutamaan tadi kita mendapat satu darajat, satu pangkat, satu title nanti habis bulan Ramadan, itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita tidak sibuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kurang utama. Bila kita buat pekerjaan-pekerjaan yang kurang utama ini, mungkin akan menjejaskan mutu takwa, akan menjejaskan title yang kita akan nak dapat tadi. Daripada boleh dapat cemerlang, mungkin boleh dapat baik ataupun baik sangat. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah dan silap daripada kelemahan saya sendiri, mohon ampun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi sebelumnya saya ingatkan sedikit pengumuman. Pada malam ini insyaAllah kita ada imam dari Palestin, Syekh Muzaffar. Dia akan mengimamkan kita pada malam ini insyaAllah, dan kita ambillah peluang ini. Kita nak pergi Palestin ni sangat-sangat susah bagi kita. Dia datang ke sini, kita bawa ke sini untuk tujuan untuk nak membantu. Ini kerjasama daripada Masjid Matan Tok Mahat dengan Haluan Malaysia. Haluan Malaysia yang mana banyak bergerak kepada membantu rakyat Palestin, sama ada membuka sekolah tahfiz di sana, membuka sekolah-sekolah yang lain, sehingga kita dapat melihat generasi-generasi sekarang ini, generasi Palestin ini, bukan sahaja kita dapat memberi pendidikan kepada mereka dari sudut agama, sudut akhirat ini, tapi kita dapat memberi bantuan kepada mereka berupa klinik sekarang ini, haluan, kemudian berupa bantuan kepada pelajar-pelajar yang melanjutkan program pendoktoran mereka. Ini semua daripada semangat-semangat kita. Kita kutip siap-siap masjid. Jadi program yang kita buat tiap-tiap tahun ni, tahun lepas dan tahun ini, kita membawa imam dari Palestin. Walaupun perkataan-perkataan yang kita nak dengar nanti, apa yang dicakap, kita mungkin dah dengar dah tentang Palestin macam mana, TV dah tunjuk, dah surat mana. Tapi daripada orang Palestin sendiri yang merasakan tembakan tersebut, syukur mereka, perasaan mereka kita nak dengar. Jadi pada malam ini insyaAllah, sampai kita dengar, kita bawalah sedikit sumbangan untuk kita penuhkan tabung ini. InsyaAllah pada tahun lepas di Pulau Pinang ini, Masjid Pembantang Tok Mahat dapat nombor 1. Masya Allah. Tu nampaklah Masjid Pembantang Tok Mahat di seluruh Pulau Pinang, walaupun ada masjid-masjid yang paling besar lagi di Pulau Pinang ini yang kita buat program tersebut, tapi Masjid Pembantang Tok Mahat mencatat rekod yang paling banyak sekali kutipan, hampir 10,000. Ini insyaAllah daripada peluang ini, jadi keutamaan bagi kita memberi sedekah di bulan Ramadan. Allah Ta'ala a'la wa a'lam.